Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita berada dalam rumah Allah. Dan jangan lupa seperti yang telah diingatkan untuk kita berniat i'tikaf. Semoga kita berada dalam ibadat i'tikaf. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan memberikan sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, disampaikan semua kita ke tanah sucinya dalam mengerjakan haji dan umrah dan berziarah kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berziarah kepada kiblat kita yang pertama, Baitul Maqdis. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita yang minggu sudah, kita telah pun menyelesaikan daripada pembicaraan tentang larangan dalam ihram dan juga kita telah sebutkan juga tentang rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah. Kita telah mengatakan bahawa dalam ibadat, semua ibadat ada rukun. Dan dalam ibadat haji pun ada rukun. Berapa rukun haji kaum bapa? 6 perkara ya. Sama macam rukun iman, 6 perkara. Apa tu rukun haji yang 6 perkara itu? Pertama ialah kita niat. Kedua ialah wukuf di padang Arafah. Ketiga ialah tawaf. Keempat sa'i. Kelima yang bercukur atau bergunting. Keenamnya tertib pada kebanyakan rukun. Kenapa dia katakan kepada kebanyakan rukun? Kerana ada rukun seperti sa'i nombor 4. Dia boleh lompat sebelum pergi nombor 2. Macam mana tu? Nanti dalam babnya kita ceritalah. Jadi itulah dia 6 rukun haji. Ada pun rukun umrah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan ni, rukun umrah tu berapa perkara kaum ibu? 5. Macam rukun Islam, 5 perkara ya. Jadi 5 perkara tu apa dia? Pertama ialah niat. Kedua ialah tawaf. Ketiga ialah sa'i. Keempat bercukur atau bergunting. Kelimanya tertib. Jadi bila kita kata tertib ni, mesti ikut in order. Tak boleh lompat-lompat. Itulah namanya tertib. Ini rukun umrah. Samalah macam rukun haji juga. Tapi dia tak ada satu perkara. Apa yang dia tak ada? Dia tak ada wukuf di padang Arafah. Ni wukuf Arafah ni hanya haji saja. Umrah tak ada. Sebab itulah dalam undang-undang apabila kita mengatakan rukun Islam 5 perkara. Pertama syahadah. Kedua ialah solat 5 waktu. Ketiganya ialah puasa Ramadan. Keempatnya ialah tunaikan zakat. Kelima, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Tapi bukan haji sahaja. Haji dan umrah. Kenapa pula haji umrah? Sebab umrah tu dinamakannya haji kecil. Sebab sama rukun dia dengan rukun haji. Cuma satu saja tak ada. Dia tak ada wukuf padang Arafah. Jadi itulah dia tuan-tuan je. Bila kita kata rukun tu, apa mana rukun? Rukun tu maknanya mesti buat. Tak buat, tak sah ibadat kita. Haji atau umrah. Kalaulah kita bagi 1001 macam alasan pun tak pakai juga. Nak bayar dam, tak, kita tak terima. Nak wakil orang pun tak pakai juga. Macam tu, habis saya sakit ustaz, tak boleh pergi Arafah. Awak tak pergi Arafah? No hajj for you, habis. Pendek saja cerita, tak ada banyak-banyak. Oh ustaz, saya buat umrah tapi saya tak boleh pergi tawaf. Tak boleh pergi tawaf, tak ada umrah untuk engkau. Macam mana tu, saya sakit ni. Awak sakit, ambilkan kerusi roda, tolakkan juga. Pusing keliling Kaabah. Sampailah cukup 7 pusingan. Oh, saya nak duduk pun tak boleh. Awak tak boleh duduk. Letakkan atas keranda, pikul dia macam mayat. Pusing keliling Kaabah. Macam tu ya. Macam tu. Itu nama rukun. No compromise. Oh, nak wakil orang, tak pakai. Oh, saya bayar denda, tak boleh terima. Oh, macam tu. Jadi tu tuan-tuan rukun ya. Jangan kita buat main-main ya. Mesti ditunaikan dengan diri kita sendiri. Dan dengan cara yang betul. Dan dalam ibadat haji dan umrah pun ada namanya wajib. Kita dah sebutkan minggu lepas. Wajib dalam ibadat haji itu ada 6 perkara. Sama macam rukun juga 6 perkara. Apa dia?
Pertamalah ihram, berniat. Ihram tu mana berniat lah, jatuh niat. Dari miqat. Minggu lepas kita dah belajar bab miqat dah. Dan keduanya bermalam di Muzdalifah malam 10 Zulhijjah. Dan melontar Jamrah Aqabah pagi 10 Zulhijjah. Dan bermalam di Mina malam 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan melontar 3 jamrah siang hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan menjauhi larangan ihram. Alhamdulillah, nombor 6 kita dah belajar dan nombor 1 pun dah belajar minggu lepas. Jadi ini wajib haji. Kalau orang yang buat umrah, dia tak ada Muzdalifah, tak ada Mina, tak ada melontar. Jadi tak adalah semua benda tu. Yang ada cuma 2 sahaja. Apa dia wajib umrah? Yang pertama ialah jatuh niat dari miqat dan yang kedua menjauhi larangan ihram. Dua-dua ni dah kita belajar. Alhamdulillah. Apa pula bezanya rukun ni? Ni wajib pula. Wajib memanglah namanya pun wajib kan. Mesti buatlah. Tapi dia ada ringan sikit. Andai kata kalau dia tak buat, antaranya boleh dia wakil. Umpama dia nak pergi melontar. Dia tak sihat, sakit. Dia wakilkan pegawai. Pegawai lontar untuk dia. Sah haji orang itu. Ataupun antaranya dia membayarkan dam atau denda seperti dia tak jatuh niat di miqat. Waktu kapten bagi tahu para penumpang sekarang boleh jatuh niat, dia tertidur pasal malam-malam dia tak tidur. Jadi oleh kerana tertidur, kapal terbang pun dah sampai Jeddah, aku dah tak jatuh niat di miqat. Habis macam mana? Sekarang kau jatuh niat, habis haji aku macam mana? Haji kau sah. Tapi kau kena bayar denda, iaitu 1 ekor kambing yang kita sebutkan sebagai dam. Itu dari tuan-tuan dan perempuan. Maknanya wajib tu mestilah wajib. Tapi adalah ringan sikit. Dan begitu juga kita dah katakan dalam ibadat haji ni, anda boleh memilih 3 cara nak buat ibadat haji tu. Jadi ikut kepada kesesuaian diri kita. Kalau kita orang yang sihat, kita boleh tahan, tak ada lawan, tak adalah banyak penyakit, rambut pun tak ada gugur-gugur. Dan masa tempoh kita daripada jatuh niat haji itu sampai kepada waktu yang wukuf Arafah pun dah dekat, kita bolehlah pilih haji ifrad. Haji ifrad tu apa? Dia jatuh niat haji dulu. Dia buat haji semua selesai, dah habis haji, barulah dia buat umrah. Itu namanya haji ifrad. Tak kena denda. Tapi kalau ada orang problem lah Ustaz, saya ni rambut selalu gugur. Saya ni tak sihat lah, takut nanti banyak langgar pantang larang. Kalau macam tu, kau buat umrah dulu. Umrah lepas habis umrah tawaf sa'i, kau gunting rambut, dah boleh pakai baju biasa. Dah bebas dah. Dah tak ada lagi pantang larang. Besok nak pergi Arafah, kita pun jatuh niat depan pintu rumah. Itu namanya haji tamattu'. Haji senang-senang. Tapi dia kena bayar dam 1 ekor kambing. Kalau ada orang tu dia tak ada masa lah. Lepas haji terus nak balik. Kenapa? Dia tak boleh panjang-panjang. Cuti pun tak ada. Maka dia buatlah haji dan umrah sekaligus. Macam mana tu? Bila dia jatuh niat, aku niat haji dan umrah. Sekaligus. Jadi bila dia habis haji, maknanya umrah pun dah selesai. Haji apa tu? Itu nama haji kiran. Jadi itulah haji yang berserta, bersama-sama. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. 3 cara bagaimana seseorang itu nak buat ibadat haji. Ada nama haji ifrad, ada nama haji tamattu' dan ada nama haji kiran. Jadi kalau sekiranya orang yang susah nak mana satu pilih, dia sembayanglah istikharah. Ya, dan sini tidak ada apa-apa beza. Kau afdal, ini afdal. Yang afdal sekali ialah haji mabrur. Haji yang diterima Allah. Itu yang paling afdal. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Apabila orang tu sudah memilih nak buat cara haji yang macam mana, maka dengan itu apabila dia nak menjatuhkan niat, maka dia pun kenalah tahu di mana tempat dia nak jatuh niat. Kita dah sebutkan dalam pelajaran yang lepas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beritahu kepada kita tempat-tempat nak jatuh niat. Kalaulah dia datang daripada Madinah Munawwarah,
maka dia jatuh niat di Zulhulaifah. Nama dulu Zulhulaifah, nama sekarang ni Bir Ali. Dia jatuh niat di sini, kemudian dah pakai ihram semua dia jatuh niat, barulah pergi Mekah. Kalau dia datang daripada negeri Syam, Syam tu di mana? Iaitu di Baitul Maqdis, daripada Jordan, Amman, daripada Syria, Damascus, pada Beirut di Lebanon, ada jalan pantai Laut Merah ya, sampailah di Johfa, dia jatuhkan niat di Johfa. Kalaulah dia datang daripada negeri Riyadh ataupun kita katakan iaitu Najd. Riyadh ini terletak di timur Mekah. Dia datang pada padang pasir, dia pun lalulah kepada Karnul Manazil, dia jatuh niat di Karnul Manazil, barulah terus pergi ke Mekah. Kalaulah dia datang daripada negeri Yaman, Yaman tu mana? Yaman selatan Mekah. Jadi kalau berdatang pada San'a, Hadramaut ya, dia pun jalan darat sampailah di Yalamlam, dia pun jatuh niat. Kalaulah dia datang daripada negeri Iraq, dari Baghdad, dia lalu padang pasir sampailah Zatul Irqin, dia jatuh niat. Alhamdulillah. Jadi 5 stesen ini Nabi SAW sudah berikan sebutannya di mana orang nak jatuh niat. Kalau orang yang datang dari Singapura, mana dia nak jatuh niat? Dia kena tahu dulu di mana dia pergi dulu. Pergi Madinah dulu ke pergi ke Mekah dulu. Kalau dia pergi Madinah dulu, alhamdulillah. Semua kain ihram dia simpan dalam beg besar dia dan nanti apabila dia sampailah ke Jeddah, dia pun teruskan perjalanan daripada Jeddah dia pergi ke Madinah dengan pakaian biasa. Daripada Madinah bila nak keluar nak pergi ke Mekah, barulah dia pun jatuhkan niat pakai ihram tu di Bir Ali, baru dia terus pergi ke Mekah. Kalaulah dia dari Singapura, dia sudah letak niat nak pergi ke Mekah dulu. Apabila dia sampai di Karnul Manazil, dia pun dah dalam ihram, dia pun jatuh niat. Kat mana nak jatuh niat? Dalam kapal terbang. Dan terus sampai Jeddah, dia terus pergi Mekah. Jadi orang yang nak pergi ke Mekah terus, mesti tahu yang dia nak jatuh niat atas kapal terbang, dia kena bawa kain ihram dalam tangan. Ya, supaya dia nanti nak salin dalam kapal terbang dan dia jatuh niat dalam kapal terbang sebelum mendarat di Jeddah setengah jam. Jadi tuan-tuan yang beli pakej haji atau pakej umrah, kena tanya pada pakej tu, ini pergi Mekah dulu ke pergi Madinah dulu? Sebab apa? Kalau kita pergi ke Mekah dulu, bawa kain ihram dalam tangan. Kalau kita pergi ke Madinah dulu, kita pergilah bawa kain ihram tu dah letak dalam beg besar, dan sampai Madinah barulah nanti kita nak pergi ke Mekah, kita pakai ihram. Itu semua mikat bagi orang yang datang dari luar Mekah. Adapun orang yang sudah dalam Mekah, yang semacam kita ni, kita buat umrah, kita pun dah sampai kat Mekah, ataupun kita buat haji, kita niat buat haji tamatuk, kita buat umrah dulu, dah duduk kat Mekah. Jadi besok kita nak pergi ke Arafah, nak jatuh niat haji, ataupun kita nak buat umrah tambah lagi. Jadi kalau orang yang dah ada kat Mekah, kat mana dia nak jatuh niat haji? Dia jatuhkan niat haji dia depan pintu rumah dia. Depan pintu rumah dia. Sebelum dia nak berangkat pergi ke Arafah. Jadi dia jatuh niat, kemudian dia pun naik bas, pergilah ke Arafah. Itulah dia tuan-tuan dia. Kalau sekiranya dia dah buat haji tamattu', dia buat umrah dulu, dah ada kat Mekah, dia nak jatuh niat haji depan pintu rumah. Senang aja. Tapi kalau dia nak buat umrah, dia dah ada kat Mekah sekarang. Hari pertama dia dah ada kat Mekah. Kemudian besok nak buat umrah untuk maknya almarhumah, untuk ayahnya almarhum. Alhamdulillah bagus. Habis nak jatuh niat kat mana Ustaz? Dia jatuh niat mikat umrah tu ialah di tanah halal. Mana tanah halal? Keliling Mekah semuanya tanah halal. Mekah ni tanah haram lah. Tapi keliling Mekah semuanya tanah halal. Alhamdulillah. Cuma biasa orang tu pergi ke Tanaim. Tanaim tu ada masjid nama Masjid Siti Aisyah. Kenapa? Kerana Siti Aisyah jatuhkan niat di Tanaim. Ada pula orang pergi ke Ji'rana. Ini Ji'rana pun ada masjid juga. Itu tempatnya Nabi SAW jatuh niat umrah. Dan ada juga orang yang pergi ke Hudaibiyah. Hudaibiyah juga ni tempatnya tanah halal. Di sini tempat Nabi SAW berhenti sebelum masuk Mekah. Itu pun ada masjid sana, Masjid Hudaibiyah.
Dan demikian jugalah kalau sekira kita nak jatuh niat, kita pun juga boleh jatuh niat umrah di Arafah. Arafah Ustaz? Yes, Arafah. Arafah pun tanah halal tuan-tuan. Jadi maknanya di sini kita kalau pergi ziarah kota Mekah, dan kita pun boleh berhenti di Arafah dan kita boleh jatuhkan niat di Arafah. Alhamdulillah. Jadi maknanya kalau dia dalam Mekah, dia nak buat umrah, dia kenalah pergi keluar ke tanah halal. Macam itulah dia tuan-tuan. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi sekarang kita sudah pun mengetahui daripada hukum tentang rukun dan juga wajib. Kita dah tahu bahawa niat itu merupakan sebagai rukun yang pertama. Dan kita juga telah mengatakan niat itu dijatuhkan di miqat. Miqat itu ialah seperti yang kita sebut tadi adalah merupakan wajib yang pertama. Wajib haji dan wajib umrah yang pertama. Maka kita juga telah mengatakan bahawa dalam masa orang yang mengerjakan ibadat haji dan umrah ni, ialah kalau sekiranya dia membawa anak-anak kecil, macam manakah dia nak bawa anak-anak tu nak jatuh niat? Itulah tajuk kita pada hari ini tuan-tuan ya. Sambungan kita dalam pelajaran yang lepas di muka surat 118 ya. Surat 118. Ya, menjatuhkan niat untuk anak kecil ini. Jadi anak kecil ni ada dua macam. Ada yang anak yang memayyiz, ada anak yang belum memayyiz. Yang memayyiz tu apa dia? Yang memayyiz tu yang dah berakal. Dah faham dah apa kata mak ke, bapak ke. Kau siap-siap nak pakai ihram. Okey mak, okey ayah. Dan sekarang ikut dia, mak ajar ya. Aku niat umrah, dia pun ikut. Dan berihramku dengannya dan dia pun ikut. Alhamdulillah. Makna anak tu dah faham dan dia boleh diajar. Jadi tu anak memayyiz. Mungkin umur dia dah 5 tahun, mungkin 6 tahun ya. Dah pandai lah, dah tahu. Dah masuk K1, K2 lah. Dia boleh faham apa mak dia cakap. Tapi kalau sekira anak tu yang belum memayyiz. Belum memayyiz tu maknanya yang belum berakal. Iaitu seperti baby, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Kita cakap pun dia tak faham. Apa benda ni? Jadi kalau macam tu siapa nak jatuhkan dia niat? Nak kena niatkan oleh walinya. Wali tu bapak dia lah. Dia pun niatkan untuk anak dia. Aku niatkan untuk anakku ini dengan umrah. Ataupun kalau buat haji, aku niatkan untuk anakku ini dengan haji. Macam itulah. Jadi kalau begitulah dia, jadi ibu ayah yang bawa anak lebih-lebih lagi dalam umrah lah. Haji tak adalah ya. Sebab haji ni semua kota. Dia tak boleh budak-budak. Dulu boleh lah. Sekarang budak-budak tak boleh lagi dah. Dia mesti sudah cukup umur dan balik. Kerana nak bagi peluang pada orang yang wajib. Budak-budak belum wajib lagi. Tapi kita ambil perhatian. Sebelum kita nak jatuhkan niat untuk budak-budak ni, maka hendaklah budak-budak tu siap dengan pakaian dia. Jadi anak-anak lelaki pakaian yang tidak berjahit. Dan anak perempuan dengan pakaian yang tutup aurat. Itu semua kita kena siapkan. Habis Ustaz, budak-budak ni pakai pampers macam mana? Pakai pampers kalau anak lelaki tak boleh. Sebab pampers tu dikira sebagai seluar. Walaupun dia bukan berjahit, tapi dia melekat dan dia seperti seluar kerana kuat seperti seluar. Itu telah dibahaskan dalam Muzakarah Haji Amtas. Ya? Jadi kita dah buat keputusan, siapa yang pakai pampers pun kena bayar denda seperti, tapi budak-budak ni nak kena pakailah. Tapi kena bayar denda lah ya. Dendanya tu ialah seperti yang kita dah sebutkan dalam pelajaran yang lepas. Ima dia sembelih 1 ekor kambing ataupun dia bagi 6 orang miskin makan, iaitu 3 gantang, ataupun dia puasa 3 hari. Susahlah nak puasa budak lagi. Nak sembelih 1 ekor kambing mahal pula. Jadi dia bagilah 3 gantang makanan orang miskin. Itulah dia tuan-tuan ya. Baiklah, yang nak jatuhkan niat dia siapa? Yang jatuhkan niat tu wali dia. Wali dia yang boleh jatuhkan niat tu siapa tu wali dia? Iaitu bapak dia ataupun bapak punya bapak, datuk. Jadi di sini maknanya wali ni mestilah wali yang sah kalau dia jadi wali nikah. Yang sah jadi wali nikah, bapak punya bapak, datuk.
Atau bapa punya abang, pakcik dia. Maknanya semua sebelahan bapa. Sebelah mak tak boleh. Sebab sebelah mak tak boleh jadi wali nikah. Mak dia tak boleh jadi wali nikah. Bapa mak pun tak boleh jadi wali nikah. Adik-beradik mak pun tak boleh jadi wali nikah. Jadi dia sebahagian bapa saja. Jadi itulah wali dia. Habis kalau bapa dia tak ikut, maka bapa dia boleh wasiatkan atau wakilkan. Bapa dia boleh wakilkan lah kepada ibunya si anak itu, ataupun wakilkan kepada pegawai atau ustaz yang membimbing. Boleh dia wakilkan macam majlis nikah jugalah. Bapa ni nak nikahkan anak gadis dia, dia tak boleh, tak berani, takut, dia was-was. Dia pun wakilkan pada Tok Kadi. Saya wakilkan Tok Kadi untuk nikahkan anak perempuan saya. Jadi dia wakilkanlah. Ni ustaz, saya nak wakilkan ustaz ni. Ni anak saya ni nak buat umrah ni dengan mak dia. Ustaz jatuhkan niat untuk anak saya niat umrah. Okey, insyaAllah. Macam tu pula kepada ibu dia. Ibu budak ni. Dia pun kata, awak ni bawa anak kita ni, saya wakilkan kau lah untuk jatuhkan niat untuk buat umrah anak kita ni. Baiklah bang, saya terima. Macam tu je. Tenang saja. Tapi kalau ibu ni tak diwakilkan, tak bolehlah ibu tu menjatuhkan niat untuk anaknya. Tapi ustaz saya ni dah bercerai dah dengan suami saya ni. Macam mana ni? Awak apa susah? Awak telefon aje lah bagi tahu dia. Saya ni nak bawa anak ni, kita nak bawa umrah, wakilkan saya untuk saya jatuhkan niat. Allah ustaz, macam mana saya nak telefon dia? Pandang dia pun tak boleh. Hari tu dah bergaduh dah kat mahkamah. Maki hamun dah. Alamak, nak minta izin. Malu lah saya. Itulah. Kita ni bila nak kahwin, kelang kabut. Sampai rumah Tok Kadi tengah malam ketuk pintu nak nikah. Ni nak bercerai, bergaduh-gaduh. Tak bagus. Kita orang Islam, kita ada adab-adabnya. Kalau sekira kita dah tak ada jodoh, yelah apa nak buat kan. Dah sampai situ saja. Cerai cara baik-baik. Wamsikuhunna bima'ruf wasarrihuhunna bima'ruf. Apa kata Allah? Berhiduplah kamu pegang suami isteri itu cara baik. Kalau nak cerai, cerailah pun dengan cara baik. Cara baik-baik. Nampaknya kita sampai sini sajalah ya. Kita tak boleh buat lagi teruskan hidup rumah tangga kita. Awak buat cara awak, saya buat cara saya. Cerai baik-baik. Siapa tahu besok satu hari Allah Ta'ala buka hati dua-dua tu, boleh kembali lagi, tak ada mustahilnya. Tapi jangan gaduh-gaduh, jangan maki hamun, jangan kutuk-kutuk, jangan. Itu tak bagus ya. Kita hormatlah walaupun dia tu kita dah tak suka, tapi pernah juga satu hari dia jadi isteri kita. Pernah juga satu hari dia jadi suami kita. Kita kena ada penghormatan pada mereka sebab itulah hak mereka. Begitulah dia tuan-tuan ya. Jangan kita bercerai-berai. Kalau boleh sabarlah. Hidup rumah tangga ni pasti ada dia punya cobaan dia. Dia punya panas teriknya, dia punya gelombang-gelombang dia. Itu perkara biasa, asam garam hidup rumah tangga. Tapi kita sabar. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri pun tak suka perceraian tu. Abghadul halal indallah at-talaq. Apa kata Nabi? Iaitu perkara yang halal tapi yang sangat dibenci Allah ialah talak, iaitu perpecahan, iaitu penceraian. Itu yang paling Allah benci. Tapi benda tu halal, tapi paling Allah benci. Maknanya janganlah dekat-dekat. Tetapi memang itu kerja syaitan. Iblis ni setiap hari Ahad, macam ini hari Ahad kan, setiap hari Ahad dia akan kumpulkan bala tentera syaitan dia di tempat yang bernama Laut Mati. Kat mana tu? Kat Israel lah sekarang ni. Dia akan kumpulkan semua dia punya tentera-tentera dia nak cek lah apa yang kau buat. Jadi ada syaitan kata, saya dah jadi orang tu minum arak. Saya dah jadikan orang tu berjudi. Saya dah jadikan orang tu berzina. Tetapi satu syaitan kata, saya dah jadikan orang ini bercerai suami isteri. Bila dia cakap macam tu saja, iblis ni dia bangun daripada tempat duduk dia. Ambil mahkota dia. Dia pun letak atas syaitan tu. Kau lah syaitan aku yang sebenarnya. Nampak? Dia yang paling suka sekali ialah suami isteri bercerai-berai. Itu kerja dia tuan-tuan ya. Jadi hidup rumah tangga ni banyak sabarlah ya. Memanglah kadang-kadang kita dah hidup rumah tangga 10 tahun, 20 tahun. Tapi ada timbul pula masalah-masalah. Kau boleh sabarlah. Berapa lama kita nak hidup? 1000 tahun pun tidak. 100 tahun pun tidak. Ajal kita makin lama makin dekat. Kubur kata mari, rumah kata pergi. Sudahlah. Ingat kita mati sudah ya.
Sabarlah banyak-banyak. Macam tu je lah apa yang kita dah ditakdirkan Allah. Tapi kalau tak dapat tidak juga kena ada penceraian, itu kita bercerai dengan secara baik. Maaflah tuan-tuannya, ini bukan khusus rumah tangga. Ini cuma selingan saja ya. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan perempuannya. Jadi anak yang kita telah jatuhkan niat itu, hendaklah dia sempurnakan sekalian rukun-rukun dan wajib-wajib. Maupun hajinya atau umrahnya. Kita tak boleh ambil ringan. Alah ustaz ni budak-budak je. Bukan wajib pun. Kau dah jatuhkan dia niat, kau wajib sempurnakan dia. Kalau tidak tak sanggup, jangan jatuhkan dia niat. Kalau dia tak sempurnakan, maka dia masih lagi dalam pantang larang ihram. Larangan-larangan ihram. Habis siapa tanggung dosa? Mak dia atau bapak dia yang menanggung dosa. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kalau kita rasa, alamak ustaz berat lah macam ni. Kalau macam tu, budak ni tak payah bawa pergi haji. Tak bawa pergi umrah. Alah, kesian pula. Takkan dia seorang-seorang kat rumah nak kena tinggal. Siapa nak jaga dia? Okeylah, kalau kau nak bawa dia, boleh bawa. Tapi tak payah dia jatuh niat. Dia ikut aja mak dia, ikut aja bapak dia. Tapi tak buat umrah lah. Sayang pula dah datang jauh-jauh, dah beribu batu pula. Dah bayar duit tiket ribu-ribu. Tak buat umrah. Kesian pula budak ni. Jatuhkan niat. Jatuh niat awak kena ingat. Dia mesti cukupkan rukun dia dan wajib-wajib dia. Tak boleh ambil ringan. Itu tuan-tuan ya, yang mana nak bawa anak-anak. Ialah cuti sekolah ke, bulan Jun ke, bulan November. Pastikan mereka sempurnakan semua rukun-rukun dan wajib-wajib umrahnya tu. Dan walinya boleh bantu. Kita bantulah untuk bawa dia tawaf sama-sama. Tapi dengan syarat mesti tawaf pun cukup syarat dia. Kita nanti insyaAllah nanti kita akan belajar bab tawaf. Di mana dalam bab tawaf itu antara syaratnya mestilah bahu kiri sesiapa yang tawaf itu menghadap pada Kaabah. Jadi kalau kita bawa anak pun, anak kita pun kalau kita bawa mesti bahu kiri menghadap pada Kaabah. Andai kata kalau kita bawa anak tu, kita dokong dia, kita letak atas bahu kita, bila dia baring atas bahu kita, mana bahu kanan dia tu menghadap Kaabah, bukan bahu kiri sebab dia dah menghadap pada belakang. Jadi itu tak sah. Macam mana ustaz? Kena bawa anak tu bertantang di atas dada kita menghadap ke depan supaya bahu kiri dia menghadap pada Kaabah. Tak boleh kita ikut senang-senang, suka-suka tak boleh. Mesti ikut syarat dia. Syarat dia mesti dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Habis kalau budak ni kentut ke kencing mana kita tahu ustaz? Kita ambil hukum zahir lah. Kentut kita tak tahu. Tapi kalau dia kencing, basah lampin dia. Alamak budak ni kencing. Ataupun bau lah, budak ni berak ke. Jadi kita kena stop. Tak boleh kita teruskan tawaf budak ni. Macam tu lah dia tuan-tuan dia. Dan anak ni mesti dia tegah daripada segala yang dilarang dalam ihram. Apa yang dilarang ihram tu semua yang kita dah belajar, dia mesti dia tegah. Jangan dia pakai sabun wangi, jangan dia garuk-garuk kepala rambut dia jatuhkan rambut dia, terpotong kuku, jangan. Kita kena jaga. Habis kalau dia buat yang larangan dalam ihram tu, siapa nak kena bayar? Budak ni mana ada duit? Mak bapak dia lah yang kena bayar. Jadi itu kena jaga tuan-tuan dia. Jadi kalau sekiranya walinya nak mendukung dia dalam masa dia tawaf, apakah sah tawaf tu kedua-duanya? Jadi wali ni dia dokong anak tu, dia pun niat aku niat tawaf umrah untuk diri dia. Dan dia pun niat aku niat tawaf umrah untuk anak aku. Untuk anak dia pula, dia dokong anak ni dalam masa dia tawaf. Apakah sah dua-dua tawaf bapa dengan anak ataupun hanya tawaf yang si bapa saja? Jadi di sini alim ulama ada pendapat yang berbeza. Yang kuat ialah sah tawaf untuk wali saja dan tidak sah tawaf untuk si anak. Macam mana tu? Jadi kalau sekiranya kita lihat bila bapa tu dokong, yang bergerak siapa? Bapak lah. Bapak yang bergerak. Anak tu tak bergerak apa-apa. Jadi sebab tu di sini dihukumkan yang sah ialah orang yang angkat budak tu. Siapa wali ni? Bapak dia yang tawaf. Alamak, macam mana ustaz budak ni yang tawaf? Kena buat untuk anak ni pula kali kedua. Dah selesai bapak ni punya tawaf, 7 pusingan, kemudian barulah dia angkat budak ni, pembawa. Kemudian dia niat hanya untuk anak ni. Aku niatkan tawaf umrah untuk anak aku ini kerana Allah. Jadi untuk tawaf anak ni saja dia bawa. Alamak ustaz, 2 kali nak kena buat. Yes. Tapi kalau sekiranya keadaan tu renggang lah.
orang tak ramai ya. Maknanya kita pun tak penat sangat. Tapi kalau sekiranya misal kata pada musim bulan Ramadan, oh bulan Ramadan, kita nak habis 7 pusingan, 1 jam belum tahu habis lagi. Dengan orang penuh sesak. Macam mana Ustaz? Saya ni tak kuat ni nak pusing lagi di kali kedua lagi 7 pusingan. Jadi kalau dalam masalah itu, bolehlah juga kita pegang pada pendapat yang kedua. Pendapat kedua kata sah tawaf itu untuk kedua-dua wali dan anaknya pada pendapat yang lemah. Ya? Pendapat lemah ni maknanya yang tak kuat lah. Kalau boleh tak dipakai, melainkan darurat saja. Darurat. Darurat tu apa? Terpaksa. Kerana keadaan orang ramai, kesesakan, kita pun tak kuat nak buat sampai 2 kali, 2 set tawaf kita. Jadi itu diberikan kemaafan. Jadi macam itulah untuk kalau kita dukung anak. Kalau sekira kita bawa anak tu duduk atas wheelchair, kita tolak dia. Kita pakai wheelchair, kita tolak dia. Kita niat untuk tawaf diri kita dan kita niat untuk tawaf anak kita. Maka sah dua-duanya boleh. Sebab dia duduk atas wheelchair, bukan kita dukung. Jadi yang di masalahnya timbul tadi, ialah kalau kita dukung. Wheelchair ni, kalau budak baby macam mana wheelchair kan? Kita pun susah juga. Tapi yelah kalau mungkin cradle dia itu kita bawa, kita ikatkan dia betul-betul, dia jangan bergerak, okay, boleh juga. Itu pun boleh jadi jalan keluar juga. Ya? Baiklah, jadi sekarang ini kita sudah jatuh niat. Dah kita jatuh niat, kita nak buat umrah, tiba-tiba kita bertukar pula fikiran. Apa dia? Nak batalkan ihram kita selepas jatuh niat. Boleh ke Ustaz, saya ni nak chop night lah. Saya rasa tak jadilah saya nak buat umrah sunat ni. Apa jawapannya? Jawapannya tidak boleh dibatalkan ibadah haji atau umrah setelah jatuh niat. Dah jatuh niat, tak boleh kita batalkan. Sebab tu di sini orang yang nak buat umrah sunat tambah-tambahan, kena confirm, pastikan dia boleh buat. Jangan ikut-ikut kawan. Kawan kata, Maria, aku nak pergi buat jatuh niat umrah sunat ni. Ikutlah Maria. Okey lah, aku pun ikut lah. Okey lah. Tapi lepas tu dah balik pada jatuh niat, dia balik pada Tanaim, sampai ke Masjidil Haram, orang ramai ya. Aku ni tak sihat lah. Aku chop night lah. Tak jadilah cancel. No cancel ya. Ini sudah jatuh niat. Mesti sempurnakan. Alamak Ustaz. Macam mana ni? Inilah masalah tuan-tuan ya. Tapi kalau dia nak cancel, nak batalkan juga dia punya niat umrah dia tu, dia kena lakukan 3 perkara secara tertib. Apa dia? Pertama dia sembelih 1 ekor kambing. Ini $250 Singapura, lebih kurang lah ni. Dan dia niatkan dalam masa sembelih itu, niat bertahalul. Tahalul tu apa? Tahalul tu makna keluar daripada ihram umrahnya dengan penyembelihan tu. Dan yang ketiga, dia gunting rambut ataupun dia bercukur. Itu hukuman dia. Denda atas dia, batalkan niat umrah dia. Kalau haji, mungkin tak ada orang batalkan lah. Sebab haji ni setahun sekali. Nak dapat haji pun nak kena tunggu kota. Mungkin tak ada orang masalah. Tapi ini masalah yang umrah. Umrah ni dia tiap-tiap hari boleh buat umrah. Jadi dia nak chop night pula tak boleh. Mesti. Kalau dia batalkan, dia kenalah buatkan hukuman dia. Sembelih 1 ekor kambing. Maka sembelih tu dia niat. Aku niat bertahalul daripada ihram umrah. Bismillah, Allahu Akbar. Ataupun, dan demikian pula dia terus bergunting atau bercukur. Jadi sewaktu di Hudaibiyah, waktu Nabi SAW datang ke Hudaibiyah, yang di mana baginda membawa 3,000 umat Islam daripada Madinah Munawwarah, datang nak pergi ke Mekah, nak buat umrah pada tahun 6 Hijrah. Apabila sampai di Mekah, sampai di Hudaibiyah, Nabi SAW stop dan Nabi hantar wakil Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu menantu Nabi SAW. Pergi minta izin dengan orang ketua-ketua Mekah, yang kita ni datang bukan nak perang, kita datang nak buat umrah sahaja. Jadi Sayyidina Uthman bin radhiyallahu an pergi Mekah, 3 malam duduk kat Mekah, tak keluar-keluar lagi. Kemudian apabila lepas tu dia pun keluar, dia bawa lah beberapa ketua-ketua Mekah datang menghadap Nabi. Orang-orang Mekah kata, ya Muhammad, tahun ini kau tak boleh buat umrah. Kau balik ke Madinah. Tahun depan kau datang, kami kosongkan kota Mekah untuk kau. Habis macam mana? Kena batalkanlah umrah.
Nabi kata okey. Nabi terima saja tuan-tuan. Sebab Nabi hormat. Dia ketua Mekah, dia menguasai kota Mekah, kita ni datang pada luar, kita hormat. Macam sekarang lah. Kita nak pergi umrah. Kata Saudi Arabia, tak boleh datang umrah. Kita tutup. Jeddah tutup, close. Sebab ini kita nak cleankan, nak bersihkan kota Mekah daripada virus-virus ni. Jadi kita tak boleh pergilah. Dan dia kata tak boleh, kita hormatlah. Apa nak buat? Untuk Nabi. Nabi dah jatuh niat dah. Datang daripada Madinah 7 hari dengan ihram dah. Labbaik Allahumma labbaik. Wah, semangat semua sahabat. Sampai depan pintu Mekah. Tu depan Mekah ni, kat Hudaybiyah ni. Tanah halal tu depan tanah haram. Orang Mekah kata, no visa for you. Balik. Nabi pun balik. Mana Ustaz ada visa dulu? Visa tu mana keizinan lah. Zaman sekarang nama visa. Dulu tak ada visa. Tapi itulah izin tuan-tuan. Jadi begitulah kita pun redha apa nak buat. Jadi kalau sekiranya orang yang macam tu, dia balik, habis macam mana? Habis Nabi pun kata pada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, kita batalkan kita punya umrah. Jadi sahabat-sahabat semua diam. Tak bergerak apa-apa. Nabi pun masuk dalam kemah dia. Kemah dia masa tu, isteri yang menemankan dia ialah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi pun menunjukkan rasa tak puas hati dengan sahabat. Kenapa ni sahabat-sahabat ni? Aku dah cakap batalkan umrah. Semua diam tak buat apa-apa. Kemudian Ummu Salamah ni dia bijak. Ya Rasulullah. Para sahabat tu menantikan kau punya action dulu. Sebab mereka pun tak tahu nak batalkan macam mana. Kita ni baru kali pertama buat umrah. Sahabat-sahabat datang tu. First time umrah. Tak pernah buat umrah. Tiba-tiba nak batalkan. Nak batal macam mana? Jadi sahabat pun tak tahu. Dan Nabi pun fikir dia tak ya juga. Betul kata isteri aku. Orang perempuan ni. Kadang-kadang idea dia tu tak boleh kita tolak mentah-mentah. Kau orang perempuan diam-diam mana kau tahu. Tak boleh. Kadang idea dia pun betul juga. Tengok Nabi. Isteri Nabi pun tegurkan kepada Nabi. Jadi Nabi pun keluar. Panggil satu orang yang menjaga kambing. Minta satu ekor kambing. Nabi pun sembelih. Sahabat semua tengok. Kemudian Nabi panggil tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut aku. Cukur rambut Nabi. Bila sahabat tengok, oh ini cara nak batalkan. Jadi semua sembelih kambing lah. Sembelih kambing, cukur. Alhamdulillah. Batal lah umrah mereka. Jadi itulah alim ulama kata, kalau orang dah jatuh niat, nak buat haji atau niat umrah, kalau dia nak batalkan, maka dia kenalah sembelih seekor kambing dan dia pun bercukur ataupun bergunting. Tapi masa sembelih itu dia kena niat lah. Niat untuk nak bertahallul. Habis Ustaz, kita tak sembelih sendiri, kita wakil korang. Nak wakil korang pun tak apa. Aku wakilkan kau untuk menyembelihkan dam bagi aku, dam tahallul daripada ihram umrah. Macam tu saja. Tapi kalau kita nak elakkan daripada kena bayar dam, kita boleh juga dengan masa kita jatuh niat itu, kita letakkan niat bersyarat. Macam mana niat bersyarat ni? Letak syarat. Syaratnya, jikalah aku ni niat umrah dan berihramku dengannya, dengan syarat, jika aku dihalangi uzur, aku bertahallul. Jadi apabila orang yang dah letak syarat ni, dia jatuh dah. Dia dah jatuh niat. Kemudian lepas tu dia tak jadi pula. Sebab ada uzur. Uzur ni macam-macam lah. Kalau orang perempuan uzur haid. Kalau orang lelaki atau perempuan uzur pun masuk sakit. Kita orang lelaki tak ada haid. Tapi sampai bekah kita jatuh sakit masuk hospital. Bila masuk hospital, kita kena pakai baju hospital. Doktor kata, change your clothes. Alamak, macam mana saya dalam ihram ni? Kena buka juga. Habis macam mana saya punya umrah? Batal lah. Jadi sebab tu di sini, kita letakkan dengan syarat. Jadi syarat ni memang saya anjurkan kepada semua jemaah-jemaah saya pun. Apabila kita buat umrah, kita niat. Kita letakkan dengan syarat. Aku niat umrah dan berihramku dengannya dengan syarat. Jika aku dia halangi uzur, aku bertahallul. Penting tu tuan-tuan ya. Lebih-lebih lagi kaum ibu ya. Dia pun tak sangka lah uzur datang cepat. Ingatkan besok datang uzur. Kali hari ini dah datang uzur. Dah jatuh niat pula tu. Jadi di sini kalau sekiranya dia dah jatuh niat dengan bersyarat, maka dia taklah dikenakan denda. Tak kena denda. Cuma dia gunting rambut saja. Jadi bila wanita tu datang uzur, alamak, aku nak tunggu bersih uzur ni lagi 7 hari. 7 hari pun tak sempat.
Aku lagi 5 hari nak balik dah Singapura. Alamak, macam mana ni? Dia pun bertahallul. Ambil rambut 3 helai paling kurang. Dan dia pun potong. Dia niat aku bertahallul daripada ihram umrahku. Tahallul tu apa? Bebas daripada ihram umrah. Maka keluarlah daripada ihram umrah. Itu caranya. Lelaki pun sama juga. Ini tak mesti kerana sakit. Ini kemungkinan juga dengan kerana apa sebab pun. Kita sampai kat Jeddah, kita pun nak kena tahan. Alamak, kenapa kena tahan? Demam lah, panas naik. Alamak, dia ada check temperature pula. Every passenger turun, dia check temperature. Kena pula kita temperature tinggi pula. Aduh Ustaz, saya dah jatuh niat umrah ni. Macam mana saya dah jatuh niat ni? Jadi awak kena batalkan lah. Batal lama. Ada tak syarat tak? Tak ada. Tak ada, awak kena denda. Kalau ada, Alhamdulillah tak kena denda. Alhamdulillah lah. Jadi itu penting tuan-tuan ya. Ini pun sekarang masalah COVID-19 kan. Kita pun tak tahu kan. Kita dah jatuh niat dalam kapal terbang. Sekali turun kat Jeddah, sekali kena tahan pula. Jadi problem juga. Sebenarnya perkara ini menetapkan niat bersyarat ni sudah berlaku di zaman Nabi SAW. Iaitu sepupu Nabi yang bernama Zuba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Sepupu Nabi lah Zuba'ah ni. Dia pun berkata, ya Rasulullah, saya ni hendak mengerjakan haji. Sedangkan saya mengadu kesakitan. Maka jawab Nabi SAW, tunaikanlah haji. Dan letakkanlah syarat bahawa aku bertahallul apabila aku dihalangi. Dihalangi itu oleh sakit ke atau apa-apa. Macam itulah Nabi ajarkan kepada sepupunya. Jadi letakkan syarat. Jadi macam itulah juga kita pun ya. Kalau kita jatuhkan niat untuk umrah, nak buat umrah sunat ke, umrah wajib ke ya. Jadi umrah ni dia ringanlah sikit daripada haji. Hari ni kita batal, kalau besok kita nak buat lagi boleh. Tapi kalau haji, kalau batal susah. Tahun depan pula nak kena tunggu. Oi, lamanya. Belum tahu lagi dapat kota. Jadi kita kalau haji tu kita kurangkanlah untuk nak jatuh niat bersyarat. Mungkin tak perlulah. Tapi kalau umrah tu, bolehlah kita jatuh niat bersyarat. Kalau kita pergi umrah atau haji ni, kita nak buat niat untuk orang lain. Boleh tak Ustaz? Boleh. Kalau sekiranya kita cukup syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Syarat pertamanya, bagi orang yang hendak kerjakan haji orang lain, hendaklah dia telah buat haji dia dahulu. Maknanya dia mesti sudah pernah pergi haji. Jangan dia belum pernah pergi haji tapi nak buat haji orang lain. Tak boleh. Dia nak buat haji untuk mak, untuk ayah, boleh. Tapi dia dah pernah buat haji dulu. Nah, satu masa zaman Nabi SAW, satu orang sahabat dia menjatuhkan niat itu untuk seorang sahabat yang lain. Dia pun kata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik an Syubramah. Dia pun tanya, siapa Syubramah? Dia pun kata, temanku atau saudaraku. Nabi pun berkata pada dia, kau dah pernah pergi haji? Belum. Nabi kata, tunaikan haji kau dulu, barulah kau buatkan haji untuk Syubramah. Maknanya di sini, orang yang nak buat haji untuk orang lain, mesti dia buat haji untuk diri dia dulu. Kalau dia belum pernah buat haji, nak buat haji untuk mak ayah, nanti dulu. Kau punya haji kena buat dulu. Macam tu juga umrah. Kalau dia nak buat umrah untuk siapa-siapalah dia, mak ayah, adik beradik, siapa yang nak meninggal, mesti dia dah pernah buat umrah dulu. Ustaz, saya ni first time umrah ni. Macam mana saya nak buat umrah untuk mak saya? Nanti dulu. Kau buat umrah kau dulu. Besok dah sampai Mekah, kau dah rehat, nak buat umrah, second umrah. Baru boleh buat umrah untuk mak. Sebab dia umrah ni seumur hidup hanya sekali saja. Dah buat dah habis lah. Oh Ustaz, saya dah pernah datang umrah dulu. 4 tahun lepas saya dah datang umrah. Jadi sekarang ni saya datang saja terus nak buat umrah untuk mak. Boleh sebab kau dah pernah buat umrah. Dah pernah buat umrah tu maknanya wajib ni dah lepas lah. Jadi sekarang semua lepas pada wajib semua jadi umrah sunat. Boleh dia buat untuk ibu ayah keluarga yang terdekat. Dan orang yang dia nak hajikan tu ialah orang yang sudah mati. Bukan semua orang boleh. Orang yang dah mati atau orang sakit yang tak membolehkan dia pergi haji. Dah tak ada harapan sembuh lagi. Itu syaratnya. Bukan semua orang. Kau sakit ni. Kau tak payah pergi haji. Aku haji kau untuk kau. Tak ada. Mesti orang tu dah mati dulu. Dah mati. Habis kalau orang tu sakit. Doktor dah kata. No hope man. Tak ada harapan dah dia ni. Maknanya memanglah tak boleh nak hidup lama dah dia ni.
Kalau macam tu duduk terbaring saja, macam mana nak pergi haji? Barulah kita boleh niatkan haji untuk orang tersebut. Haji ataupun umrah. Yang begitu juga ya. Kalau sekiranya orang yang dah mati tu yang kita nak hajikan, hanya warisnya sendiri saja yang boleh hajikan dia. Waris? Alamak, siapa tu? Yang ada talian darah. Bapak dia atau anak dia, bapak saudara, datuk dia. Mana yang ada talian darah lah. Keluarga, family dia. Bukan sembarang orang. Menantu tak ada talian darah. Bapak angkat tak ada talian darah. Macam mana Ustaz? Saya nak buat untuk bapak saya ni, saya tak pergi haji, saya tak pergi umrah, tapi saya nak wakilkan orang. Jadi itulah dia. Kalau sekiranya dia tak pergi haji atau dia tak pergi umrah, dia waris tu boleh mewakilkan pada orang lain. Macam sekarang lah pihak kami pun ada juga terima wakil ya. Kalau ada orang nak hajikan untuk Allah almarhum maknya, ayahnya atau siapa-siapalah family-nya, kami terimalah. Tapi yang boleh wakilkan waris dia. Bukan sembarang-sembarang orang. Anak menantu nak wakilkan kita untuk bapa mertua. Tak boleh. Mesti anak yang orang tu punya anak sendiri. Waris dia. Dan kalau waris dia, isteri kata, bang pergilah jumpa ustaz. Saya wakilkan abang untuk sampaikan pada ustaz untuk wakilkan untuk buatkan haji untuk bapa. Itulah waris dia suruh pada suami dia untuk beritahu pada kami. Boleh. Jadi kalau waris atau wakil sewaris datang, dia nak wakilkan kita buat haji tu, macam mana? Dia sebutlah, aku wakilkan kau untuk mengerjakan haji ibuku. Umpamanya. Yang si diwakilkan pun kata, aku terima. Macam tu. Dalam kita punya, di meja pegawai kami pun, kita dah siapkan dah borang-borangnya. Jadi kalau ada siapa-siapa yang berhajat, dia akan isi borang, nama almarhum, siapa yang dia nak buatkan, ataupun orang yang sakit dah tak ada harapan sembuh tu, apa nama dia. Jadi dia akan melafazkan, saya wakilkan Ustaz K.M. Fauzi untuk menghasilkan haji dan umrah almarhum ayah saya, almarhum ibu saya. Ikutlah siapa yang nama-nama dia. Jadi itu kita kenakan upah dia sebanyak $2,000. Ustaz, $2,000 banyak. Kenapa pula banyak? Orang nak pergi haji sekarang, mana cukup $2,000? 10,000 pun tak cukup. 15,000 tu mungkin baru ngam-ngam saja. Ini kau 2,000 dah banyak diskaun dah bagus dah. Tapi ada orang lain lagi, ada lagi murah. Terserahlah. Sebab apa yang kami buat, kami berikan kepada pelajar-pelajar di Mekah, pelajar-pelajar yang ada daripada Madinah, dan juga pelajar-pelajar datang pada Kairo, ya, dan guru-guru mereka, ustaz-ustaz mereka. Jadi orang-orang ni semua, dia orang bukan bekerja tuan-tuan. Hanya setahun sekali saja dia kerja musim haji. Saya tahulah sebab saya dulu pun belajar kat Mekah. 2 tahun duduk kat Mekah. Jadi kita sepanjang tahun kita belajar. Musim haji lah baru bekerja sikit. Cari rezeki, ambil upah haji. Orang nak suruh buat dam. Ataupun kita meniaga sikit-sikit. Itulah ya kita punya pencarian. Jadi bila kita beri pada budak pelajar ni, guru-guru dia, kita dapat double pahala. Pahala kita buatkan haji untuk almarhum. Dan pahala juga kita bantu pada pelajar-pelajar ini. Nak beli buku untuk makan minum sepanjang tahun. Dan demikian juga ada lebihan sikit. Kita buat bersedekah pula untuk buatkan madrasah, buatkan masjid, rumah-rumah fakir miskin, anak-anak yatim. Alhamdulillah. Jadi maknanya pahala itu semua balik kepada orang yang mengupahkan haji itu. Iaitu almarhum, siapa nama ayah dia, siapa nama ibunya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni. Jadi mungkin ada siapa-siapa kat sini yang ada mak bapak yang dah meninggal ataupun datuk nenek atau kawannya yang baru meninggal mak ayahnya, bolehlah kita syorkan mereka untuk buatkan upah haji ataupun upah umrah. Kalau upah haji tu kita masuk upah haji dan umrah $2,000. Tapi kalau upah umrah sahaja $250. Boleh juga ya. Itulah syaratnya orang tu sudah mati. Maupun dia sudah pernah buat haji dan umrah atau belum pernah buat. Yang pernah buat pun ustaz boleh kita upah, boleh. Macam kita buat haji sunat juga. Ya, umrah sunat juga. Macam itulah kita buat tambahan pahala. Kesian pada bapa saya. Bapa saya ni tak banyak amal. Saya nak buatkan pahala untuk dia buat dapat pahala umrah sunat. Dia dah pernah pergi umrah. Ni kita nak buatkan umrah sunat. Boleh. Tak ada apa-apa. Tetapi kalau orang yang nak mengerjakan haji untuk orang yang sakit tu, kalau orang sakit tu sendiri dah sihat,
dan maka orang sakit tu kenalah buatkan ataupun maaf, kalau orang sakit tu masih hidup, maka orang sakit itulah sendiri kena wakilkan kepada orang yang nak buatkan haji dia. Maknanya itu masih hidup. Cuma dia tak boleh berjalan nak pergi haji tu tak boleh. Dia kena wakilkan sendiri. Dia nak wakilkan sendiri dekat hospital ustaz. Dia tak boleh datang ofis. Macam mana? Jadi dia bagi tahu lah pada anak, anak, ayah, nak minta kau wakilkan kepada ustaz untuk buatkan haji untuk ayah. Macam tu lah sebab dia masih hidup lagi dia boleh bercakap. Kalau dia dah mati memang dia tak boleh bercakap. Jadi macam tu caranya. Dan niat haji atau umrah hanya ditambah nama yang dihajikan atau diumrahkan sahaja. Jadi maknanya di situ waktu kita jatuhkan niat haji itu sendiri ialah masa dia kita jatuhkan niat. Masa jatuhkan niat tu apa dia? Maknanya kita jatuhkan niat aku niat haji untuk si fulan bin si fulan. Macam tu. Kita niatkan dengan sebutkan nama dia. Kalau umrah sebutkanlah nama dia. Aku niat umrah untuk si fulan dan si fulan berihramku dengannya kerana Allah. Tak perlu kita sebut pada setiap waktu. Kita nak tawaf kita sebut aku tawaf untuk si fulan, aku sa'i untuk si fulan, aku wukuf Arafah untuk si fulan. Tak payah. Kita cukup hanya waktu sekali saja waktu kita jatuh niat. Tapi kalau orang yang sakit tu yang dia wakil kepada kita tu dia sihat balik pula. Macam mana pula dia sihat balik? Tak tahulah dia makan majun apa tak tahu ke ahli ke. Sekali boleh sihat balik. Masya Allah. Apa jadi? Haji dia dah buat dah. Umrah dia dah kita dah buat dah. Dia kena ulang balik. Pasal apa? Dia dah sihat sekarang. Dia kena tunaikan sendiri. Yang dah lepas tu pahala lah. Tapi dia kena buat sendiri pula. Apa yang dia wajib buat. Dia sudah sihat. Itulah contohnya. Kalau orang yang dihajikan atau diumrahkan tu. Dia sudah kembali sihat. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Orang yang sakit itu. Kalau kita buat, kita tengoklah betul-betul dia sakit, dia tak akan dapat bangun kembali untuk nak buat haji atau umrah, barulah kita mewakilkan kepada orang lain. Dalam kita mengerjakan ibadat haji tadi, kita dah sebutkan ada 3 pilihan. Ustaz, macam mana ni saya nak ikut ustaz punya haji lah. Ustaz buat haji apa? Kenapa? Yelah saya nak ikut ustaz buat baru saya ikut. Kalau ustaz buat ifrat, saya ikut ifrat lah. Kalau tamatuk, ikut tamatuk. Jawapan saya, semua orang yang macam-macam niat tu, semuanya kita buat kerja ibadat ni bersama. Tidak ada sendiri-sendiri. Maknanya saya pun bersama-sama juga. Jadi kalau sekiranya kita tengok daripada ringkasan jenis-jenis haji ni di muka surat berikutnya, kita akan dapati ada jadual. Orang yang buat haji tamatuk, ifrat dan kiran. Semuanya sama-sama kita buat. Iaitu kalau haji tamatuk waktu di miqat, maka dia yang buat haji tamatuk jatuh niat umrah. Kalau yang buat haji ifrat jatuh niat haji. Kalau yang buat haji kiran jatuh niat haji dan umrah bersama. Macam tu juga. Bila setibanya di Mekah, sama-sama buat tawaf. Yang buat haji tamatuk, dia tawaf umrah sebab dia buat tamatuk. Yang buat haji ifrat dan kiran, dia niat tawaf kudum. Tawaf kudum tu apa dia Ustaz? Tawaf kudum tu tawaf selamat datang. Nanti kita sampailah pada babnya. Lepas tu sama-sama buat sa'i. Buat sa'i. Yang buat haji tamatuk, dia niat sa'i umrah. Yang buat haji ifrat dan kiran, dia niat sa'i haji. Nampak? Sama-sama kita pergi sa'i. Cuma bila sampai bab tahallul, gunting rambut, yang buat umrah dah boleh gunting rambut lah. Yang tak buat umrah, yang buat haji ifrat atau haji kiran, tidak boleh bertahallul. Nanti dulu, kalau masih dalam ihram lagi. Jadi orang yang buat haji tamatuk, dah bebas pantang larang, dah tak ada lagi pantang larang. Yang buat haji ifrat dan kiran, masih dalam pantang larang, masih pakai ihram lagi. Sampai tanggal 8 Zulhijjah. Zulhijjah kita nak berangkat pergi ke Arafah. Yang buat haji tamatuk belum jatuh niat haji. Dia akan jatuh niat haji depan pintu rumah dia. Yang niat buat haji ifrat dengan kiran, dia tak perlu jatuh niat lagi kerana memang dia sudah dalam ihram. Pada tanggal 9 Zulhijjah, sama-sama kita wukuf di Arafah. Pada 10 Zulhijjah, sama-sama kita bermalam Muzdalifah, melontar Jamrah Aqabah, dan bercukur, bergunting, semua sama-sama.
Dan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, sama-sama bermalam di Mina, melontar 3 jamrah, 3 hari tasyrik, semua sama-sama. Dan selepas tu nak pergi tawaf, yang mana buat haji tamattu tawaf. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah tu tawaf haji lah. Yang buat ifrad dan kiran pun tawaf ifadah juga. Tawaf haji juga. Sama juga. Dan yang buat haji tamattu, dia lepas tawaf dia sa'i. Sebab dia belum sa'i haji lagi. Yang buat ifrad dan kiran, dah tak payah sa'i. Sebab apa? Sebab dah sa'i dah pada hari dia baru sampai. Macam kita kata tadi dia boleh lompat. Nampak? Jadi pendek katanya orang yang nak pilih mana satu pun dia akan bersama-sama kita. Jangan bimbang. Siapa nak pimpin saya? Kita sama-sama pimpin. Saya dan pegawai saya sama-sama. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi orang yang sudah jatuhkan niat di miqat dan dia pun dah tahu tentang masalah-masalah jatuh niat dan dia mungkin juga nak niatkan untuk orang lain, niat untuk anak-anak ya. Jadi apakah perkara pertama yang dia lakukan setelah jatuh niat? Perkara yang pertama sekali dia lakukan maupun dia jatuh niat haji atau umrah ialah talbiyah. Itulah tajuk kita, bab yang ke-9 talbiyah di muka surat 127. Ini bab talbiyah. Jadi talbiyah itu apa? Talbiyah itu mana menyahut panggilan. Jadi kalau sekiranya kita panggil Muhammad, ya mak, itu dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, Muhammad, labbaik ya ummi. Labbaik itu mana? Yalah, saya menyahut panggilan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Jadi selepas jatuh niat, sunatlah seseorang itu memperbanyakkan bacaan talbiyah. Apa talbiyah itu baca dia? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarikalak. Itu bacaan talbiyahnya. Jadi talbiyah ini dia adalah merupakan sebagai kita menyahut panggilan. Aku menyahut panggilanmu ya Allah. Aku menyahut panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menyahut panggilanmu. Sesungguhnya sekalian pujian dan sekalian nikmat adalah semata-mata milikmu. Demikian juga sekalian kerajaan. Tiada sekutu bagimu. Bila yang Allah panggil kita yang kita kata labbaik Allah ni? Jawapannya ialah apabila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Ibrahim AS dengan anaknya Ismail untuk membangunkan Kaabah. Kaabah ni pertama yang membangunkannya ialah malaikat. Tetapi bila sudah selepas zaman-zaman Nabi Adam, ya, dah Kaabah tu dah runtuh dah. Dimakan masa, hujan, panas sebagainya. Dah tak ada lagi kesan melainkan batu-batu je yang ada keliling dia. Jadi bila zaman Nabi Ibrahim AS, dia pun datang ke kota Mekah, anaknya pun dah besar, Ismail, maka dia diperintah Allah bangunkan Kaabah. Dia pun bangunkan Kaabah. Bila Kaabah pun dah siap, Allah Ta'ala berfirman, wa'azzin finnasi bilhaj. Wahai Ibrahim, serukan manusia untuk pergi haji. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, macam mana suara aku nak sampai pada seluruh dunia? Tak mungkin boleh. Tapi Allah kata, kau seru, aku yang sampaikan. Nampak? Jadi Nabi Ibrahim berpijak atas batu. Batu tu dia angkat Nabi Ibrahim. Tinggi dia angkat. Setinggi Kaabah dia angkat. Nabi Ibrahim pun menghadap kepada timur, kepada barat, kepada utara, kepada selatan. Ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajj. Fahujju. Wahai manusia, Allah Ta'ala telah fardukan atas kamu haji. Tunaikanlah haji. Jadi bila kita datang dari mana-mana, kita pun datang. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Kami menyahut panggilanmu ya Allah. Itulah dia. Panggilan bila? Zaman Nabi Ibrahim AS. Sebab itu Nabi Ibrahim antara gelarannya ialah awwalul muazzin bil hajj. Orang yang panggilan yang pertama untuk pergi haji. Itulah kisahnya. Ya. Nanti kalau kita pergi ziarah ke Palestin, ke Baitul Maqdis, kita akan pergi ke Hebron. Hebron itu tempatnya makam Nabi Ibrahim AS. Nanti kita akan dengarkan sejarahnya yang lebih panjang lagi. Jadi membaca talbiyah ni hukumnya sunat. Sah haji atau sah umrah tanpa membaca. Tapi afdallah dia bacakannya dia. Itu memang disunatkan membaca. Sebab Nabi kita SAW pun membacanya. Dan kemudian kalau kita menjatuhkan niat umrah, sunat kita tambahkan perkataan umrah pada talbiyah pertama saja. Seperti kalau kita jatuh niat umrah, kita tambahkan labbaik Allahumma bi umratin. Labbaik.
Artinya, ya Allah, aku menyambut seruanmu dengan umrah. Kemudian lepas tu, kita ulangi seperti biasalah tanpa sebut umrah lagi. Kalau kita yang buat haji, sunat kita tambahkan perkataan hajjah, iaitu pada talbiyah yang pertama saja. Labbaik Allahumma bihajjatin labbaik. Ya Allah, aku menyambut seruanmu dengan haji. Itu dia. Kalau kita buat haji kiran, kita niat haji dan umrah, kita disunatkan membaca talbiyah yang pertama, iaitu tambahkan haji dan umrah. Labbaik Allahumma bihajjatin wa umratin labbaik. Itu dia tuan-tuan ya. Dan lepas tu, kita pun bacalah talbiyah macam biasa, tanpa tambah-tambahan haj ataupun umrah ya. Apa kelebihan Ustaz kita baca talbiyah ni? Memang banyak kelebihannya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, tidak seorang pun yang membaca talbiyah dalam waktu sehari penuh sehingga terbenam matahari, kecuali dosa-dosanya menjadi lenyap seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah tuan-tuan ya. Bersih, suci, dah tak ada lagi dosa dah. Kelebihan siapa? Orang yang baca talbiyah terus. Daripada Madinah dia jatuh niat, terus dia baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai ke Mekah. Sampai ke hotel. Sampai di hotel, kemudian sampai jalan nak pergi Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai masuk Masjidil Haram. Ui, namanya. Inilah dia. Kelebihan ini. Siapa yang baca terus-menerus talbiyah sampai tenggelam matahari, diampunkan semua dosa dia. Itu dosa kita dengan Allah. Kalau dosa kita dengan manusia, kita kena jumpalah manusia tu. Kita kena minta ampun dengan dia sendirilah. Kalau hutang kena bayarlah. Aku dah buat umrah, dah buat haji dah. Dosa aku semua dah habis. Itu dosa kau dengan Allah. Ini dosa dengan manusia, hutang kena bayar tau. Tak boleh. Nabi SAW, bila dia nak semayakan satu jenazah, seorang sahabat yang meninggal, Nabi tanya, dia ada hutang tak? Ada, ya Rasulullah, 2 dirham. 2 dirham aja. 2 dirham berapa? $10 je lah kita kata. Kalau gitu, orang sembayangan dia. Nabi tak nak sembayang kan? Nampak? Itu beratnya orang yang berhutang. Walaupun $2. Ini bukan $2. 2,000. Ini bukan 2,000. 20,000. Buat McDonald saja hutang. Jangan. Kau pergi haji, kau pergi umrah, tak ada gunanya. Hutang kau tak bayar lagi. Berdosa kau. Tuan-tuan ya, kita cakap di beradik lah ya. Macam itulah dia tuan-tuan. Dan demikian juga kalau kita berkawan dengan kawan ni, kadang-kadang kita nak baca talbiyah, kawan ni nak berbual-berbual. Nantilah aku nak baca talbiyah. Kau banyak sangat kau simpan dalam kau punya laptop tu, nanti balik kau boleh print buat satu novel. Senang, orang lain semua berbaca. Ada kawan ni pun suka orang kata talkative, banyak bercakap. Susah juga tuan-tuan ni, sebab tu kalau kita nak pergi umrah ke haji, nak cari kawan tu, dia kawan yang suka banyak zikir. Ni kawan suka banyak bercakap pun susah juga. Maaf tuan-tuan ni, kita cakap je lah. Tapi betul lah tu ya. Dan kelebihan lagi orang yang baca talbiyah ni, dalam sepotong hadis Nabi telah bersabda, tidak seorang Muslim pun membaca talbiyah kecuali akan membaca talbiyah pula segala yang berada di sebelah kanan atau kirinya, baik berupa batu, kayu atau tanah hingga bumi pun akan lingkup datang dari sana sini. Masya Allah ya. Semua makhluk Allah Ta'ala yang dengarkan bunyi talbiyah kita, semua sahut sama-sama. Kemudian mereka nanti di akhirat dia akan saksi, batu akan saksi, kayu akan saksi, pokok akan jadi saksi, burung-burung yang terbang dia akan jadi saksi. Ya Allah, kami saksikan orang yang datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Masya Allah. Besar sekali pahalanya. Sebab tu di sini kalau boleh, orang-orang lelaki itu disunatkan. Kuatkan suara dia bila baca talbiyah. Jadi supaya semua makhluk-makhluk Allah dengar. Melainkan dalam masjid-masjid yang tak boleh kita baca talbiyah kuat-kuat. Melainkan Masjidil Haram, Masjid Mina boleh. Kalau masjid-masjid lain janganlah. Kenapa Ustaz Masjidil Haram boleh? Sebab Masjidil Haram memang tempat orang buat umrah. Memang tempat orang buat haji. Orang nak baca talbiyah kuat. Memang tempat dia. Habis Mina memang tempat orang buat haji. Jadi memang tu disuruh kita baca talbiyah. Tapi kalau masjid-masjid lain janganlah. Sebab tu ganggu kepada orang-orang lah. Ya? Ini sunat untuk orang lelaki baca kuat. Orang perempuan jangan baca kuat-kuat. Makruh. Kenapa Ustaz orang perempuan tak baca kuat-kuat? Kita pun nak pahala juga. Tak boleh. Nanti kalau sekira orang perempuan dia jadi tukang azan, masjid penuh. Ustaz, masjid penuh baguslah. Penuh bukan pasal nak semayang. Nak tengok siapa yang azan. Sedap suara dia. Lain macam pula nanti. Nampak tuan-tuan? Sebab tu di sini orang perempuan makruh dia baca kuat-kuat. Tak baca boleh. Tapi pelan-pelan je lah. Cukuplah diri dia dengar. Ataupun suami dia kat sebelah dengar. Cukuplah tu.
Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi cara-cara membaca talbiyah ni, kita kalau nak baca talbiyah tu ada cara-cara yang sunat ya. Jadi kalau sekiranya kita nak baca talbiyah tu, kita bolehlah bacanya ganjil 3, 5, 7 ya. Tapi kalau dah banyak sangat, tak payah kira lah. Kita nak duduk baca talbiyah labbaik Allah. Sampai bila kau nak baca? Selagi aku boleh baca, aku bacalah. Jadi itu dah tak payah kira lagi lah. Dan apabila kita nak tutupkan talbiyah kita tu, sunat kita baca selawat pada Nabi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lepas tu, kita pun berdoalah selepas selawat. Di antara masa yang diperkenankan doa, ialah selepas baca talbiyah. Jadi, diriwayatkan daripada Abu Qasim bin Muhammad dan Abu Bakar kata, disunatkan bagi seorang yang telah selesai baca talbiyah, agar membaca selawat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun selepas dia baca talbiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memohon ampun kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca talbiyah, maka dia pun mohon ampun dan keridhaan kepada Allah dan minta maaf sesama manusia. Dia pun minta maaf sesama manusia ya. Jadi kalau sekiranya orang nak baca talbiyah ni, dia boleh baca talbiyah walaupun diuzur. Sebab apa? Sebab ini bukannya ayat Quran. Ini zikir. Orang perempuan uzur pun boleh baca talbiyah juga sama-sama ya. Jadi dia tak ada halangan. Macam kita baca subhanallah, alhamdulillah, sama juga ya. Dia bukan ayat Quran. Jadi kalau sekiranya kita nak baca talbiyah ni, kita boleh baca beramai-ramai, kita boleh baca sendiri-sendiri. Kalau kita nak baca beramai-ramai, kita boleh baca serentak sekali sama-sama ataupun kita dipimpin. Ya, satu rangkap dibaca oleh pegawai dia, kemudian kita pun ikut. Jadi macam ya sekarang ni kalau sekiranya saya baca satu rangkap, tuan-tuan ikut. Ya, satu rangkap tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Baca. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu satu cara. Cara kedua kita baca beramai-ramai serentak. Mari sama-sama kita baca. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda laka wal mulk. Macam itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kita boleh baca beramai, boleh baca sendiri-sendiri pun boleh. Macam itulah sunatnya kita membaca talbiyah. Jadi bila ustaz kita disunatkan selepas baca talbiyah, bila-bila masa. Dalam mazhab Syafi'i itu, di bila-bila masa. Waktu kita naik kenderaan, kita turun kenderaan, masuk rumah, keluar rumah, bertemu dengan kawan, bertemu siapa-siapa. Asalkan jangan dalam tandas. Ya. Tandas tak boleh baca apa-apa tu. Ini dalam tandas tempat yang tak bersih. Jadi kita hormat perkataan nama-nama Allah. Ya. Dan demikian pula tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita baca talbiyah ni lepas daripada jatuh niat, sampai bila kita nak baca talbiyah? Kalau orang yang buat haji, sampailah dia melontar jamrah Aqabah pada hari raya. Sampai lontar jamrah Aqabah. Daripada mula dia jatuh niat tu, dia pakai dia bertalbiyah sampai pergi Arafah, labbaik Allahumma labbaik. Berarafah Muzdalifah, labbaik Allahumma labbaik. Sampai ke Mina, labbaik Allahumma labbaik. Sampai jamrah Aqabah, dia nak lontar aja, stop talbiyah. Terus dia melontar. Melontar, dia gunting rambut dan dia bertakbir pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal apa? Dah hari raya. Ya? Jadi sebelum dia bergunting, sebelum melontar, dia masih dalam ihram. Bila dia sudah bergunting, dia sudah buka ihram. Jadi dah sunatlah. Dia buat takbir raya, tak ada lagi talbiyah. Itulah dia tuan-tuan ya, untuk orang yang buat haji. Tetapi kalau orang yang buat umrah, talbiyah itu seperti mana Nabi SAW, iaitu pada berhentinya pada permulaan tawaf umrah. Jadi Nabi kita SAW menghentikan baca talbiyah waktu umrah bila dia telah mengusap Hajar Aswad. Jadi Nabi SAW datang pada Madinah, labbaik Allahumma labbaik, sampai depan Kaabah, labbaik Allahumma labbaik, sampai depan Hajar Aswad. Nabi nak start lah dia tawaf. Dia pun kucuk Hajar Aswad, dia pun stop dia talbiyah. Dah, dia pun dia tawaf. Itu macam mana? Sama lah juga.
Kita pun datang pada Madinah ke daripada Jeddah, labbaik Allahumma labbaik. Kita buat umrah ni. Sampai dalam Masjidil Haram, labbaik Allahumma labbaik. Sampai nak ke Hajar Aswad, mungkin kau nak ke Hajar Aswad. Ini orang tengah penuh. Pergi. Habis Ustaz, kita tak boleh ke Hajar Aswad. Tak boleh ke, tak apalah. Tak lambai je. Habis talbiah stop lah. Kalau dia nak mula tawaf. Bismillah, Allahu Akbar. Ni nanti aku niat tawaf, umrah. Kan? Dah tak ada lagi talbiah. Macam tu lah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi hikmah talbiah ni memang banyak ya. Bila kita kata labbaik Allahumma labbaik ni, mana aku menyahut panggilan kau ya Allah. Kita kena ingat, kita menyahut panggilan Allah ni bukan hanya untuk haji, bukan hanya untuk umrah. Semua panggilan Allah pun kita kena menyahutnya. Apa dia? Dalam Quran bila Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita pun kata labbaik ya Allah. Ya Allah, apa dia yang kau nak perintah aku? Allah perintahkan kita supaya diri semayang. Semayang, jangan tak semayang. Allah perintahkan kita baca Quran. Baca Quran. Allah perintahkan kita tutup aurat. Tutup aurat. Allah perintahkan kita tahan pada mak bapak. Tahan mak bapak. Macam itulah. Bukan hanya kita pergi haji umrah baru labbaik. Tapi lepas tu kita dah tak labbaik lagi. Dah tak ikut perintah Allah. Balik ikut nafsu kita. Tak boleh. Kita kena ikut perintah Allah sampailah kita mati. Macam itulah juga bila kita mengikut perintah Nabi. Nabi pun perintah pada kita. Kita pun kena ikut perintahnya. Jadi macam itulah tuan-tuan. Jadi ibarat kata bila orang baca labbaik Allahumma ni, waktu dia tunaikan haji dan umrah, dia seperti berjanji kepada Allah untuk nak mengikut perintah Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahanlah ya Allah Ta'ala berikan kita kesempatan sampai ke tanah sucinya untuk mengerjakan haji dan umrah. Dan untuk berziarah pada kekasih kita Rasulullah SAW. Dan untuk menguatkan iman kita. Sentiasa kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan menjauhkan kita daripada segala dosa-dosa. Dan jauhkan kita semua daripada penyakit-penyakit yang bahaya. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah tuan-tuan. Sampai situ saja untuk kita hari ini. Kita sambung lagi nanti pada bab yang ke-10. Iaitulah bab yang namakan adab masuk Mekah. Wallahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seperti mana kita sedia maklum ya, di zaman sekarang ni kita hari demi hari kita mendengarkan kes-kes mengenai iaitu wabak penyakit virus corona ni. Kita sebenarnya orang Islam kita tak perlu takut. Kita precaution kita saja kita ambil, berjaga-jaga. Tapi tak perlu kita takut. Kenapa kita tak takut? Kita takut kepada Allah. Yang takut kepada virus ni bukan Tuhan. Dia pun makhluk Allah. Ya? Dia pun ciptaan Allah. Dia pun hidup dengan kerana Allah hidupkan dia. Kalau Allah matikan dia, dia matilah. Macam kita juga. Kalau Allah hidupkan kita, hidup. Kalau Allah kata dah sampai nyawa kita, ajal kita, kita matilah. Bukan kerana pasal virus. Tapi kerana memang ajal dah sampai. Macam tu aja. Kita hidup as a normal life. Jangan panik dengan penyakit-penyakit ni. Penyakit ni semua memang sudah ada. Daripada dulu pun dah ada penyakit. Cuma berbeza-beza saja. Tapi kita kena ingat, jaga wudu, bayang kena jaga 5 waktu. Ya. Dalam suatu riwayat saya ada terbaca bahawa akhir zaman akan keluar macam-macam penyakit. Betul. Sekarang pun dah keluar macam-macam penyakit. Ini Nabi dah sebut dah. Yang tak pernah berlaku pada umat yang dahulu. Ini pun sudah kita nampak. Tak pernah berlaku pada umat dahulu. Sudah ada penyakit-penyakit ini. Tetapi umat aku terselamat daripada penyakit ini kerana wuduk mereka. Nabi sebut. Umat aku terselamat kerana wuduk mereka. Kenapa kita wuduk? Pasal kita nak semayang. Jadi sebab kita semayang tu kita ambil wuduk. Jadi wuduk ni punya berkat dia. Bahawa penyakit-penyakit ni semua lari. Terhindar daripada kita. Ini kelebihannya. Maksud kalau orang jaga semayang. 5 waktu. InsyaAllah. Allah Ta'ala jauhkan daripada penyakit-penyakit ini. Sejauh ini pun kita jarang dengar orang Islam yang kena penyakit ini. Jarang. Mungkin tak ada pun. Allahu'alam. Kalau ada 1-2 tu mungkin tak mustahil. Tapi syukurlah pada Allah Ta'ala. Lepas tu kita dalam hidup ni kita ingat. Yang boleh mematikan kita, Allah. Yang boleh jadikan kita sakit, Allah. Memang itu sebenarnya pun. Jadi kita jangan takut bimbang sangat. Kita amal. Ibadat kita ada. Nah, kita pun ada doa. Nah, kita semayang. Kita minta kepada Allah. Itu saja ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Macam tu juga kita nak pergi haji, nak pergi umrah. Stop macam mana ni COVID-19 ni. Ni coronavirus ni. Apa yang kau susah sangat?
Kalau Allah Ta'ala perintahkan pergi umrah, pintu Mekah tu dia akan buka masuk umrah. Kalau dia kata pergi haji, pintu Mekah tu akan buka masuk haji. Kalau dia kata tak boleh pergi umrah, Allah kata tak boleh pergi umrah, maka pintu Mekah dia tutup. Kalau Allah kata tak boleh pergi haji, Allah Ta'ala tutup pintu Mekah. Apa kita nak buat? Semuanya di tangan Allah. Bukan tangan kita. Kita cuma manusia, kita jalankan. Preparation kita buat. Persediaan seperti sekarang kan. Ada kursus, ada kita persiapan package, apanya kita persiapan keberangkatan. Semua kita buat seperti mana kita lakarkan. Yang selebihnya itu urusan Allah. Allah yang tentukan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Cuma di sini pihak AMTAS ataupun Persatuan Agensi Islam Singapura yang mana saya sebagai chairmannya dan demikian juga pihak MUIS nak supaya jemaah tu clear, terang, transparent. Kalau penyakit ini menular tak berhenti-berhenti, kalau sekiranya berlaku di tanah suci dia tutup, dia tak bagi kita masuk, tak boleh buat umrah, tak boleh buat haji. Jadi jemaah tu aware atau sedar sekarang ni tak mustahil berlaku. Ustaz kalau berlaku macam mana ya kita punya haji. Kalau dia stop haji, kita pun tak boleh pergi haji. Apalah, apa nak buat, dia takdir daripada Allah, ketentuan Allah. Kita ambil ustaz duit-duit kita macam mana? Jangan bimbang, duit-duit anda ada dengan kami dan kami akan prosidkan untuk tahun yang berikutnya. Habis hutang macam mana? Pihak MUIS pun kami dah berbincang dengan pihak MUIS. InsyaAllah siapa yang register tahun ini yang sudah dapat kotak akan di bring forward untuk tahun yang berikutnya pula. InsyaAllah. Jadi perkara itu tak menjadi bimbang lah. Umur kita ustaz mana kita tahu. Itu urusan Allah bukan urusan kita. Kita niat nak pergi haji itu sudah ditulis pahala haji dah ada dapat dah. Belum pergi pun dah dapat pahala haji. Lagi kalau kita pergi lagi itu akan dapat lagi lebih. Macam tu juga orang nak pergi umrah bulan Mac ni. Semua penerbangan bulan Mac semua stop. Sebab apa? Sebab pintu Jeddah tu dia tutup. Tak boleh masuk penerbangan. Jadi apa nak buat? Kita bukan tak mau pergi. Kita nak pergi. Dah register, dah bayar duit. Tapi kalau dia tutup, pahala umrah tetap kita dapat. Cuma wang ringgitnya tu tak hilang lah. Kita akan bring forward ataupun nak refund, itu akan tunggu masanya. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam urusan haji ini, maka pihak Majlis Agama Islam Singapura nak pastikan supaya para jemaah tu dia tahu apa risiko-risiko yang mungkin berlaku. Tak mustahil lah ya. Apa yang kita sebut tadi semua tak mustahil berlaku. Jadi kita pun sudah berikan kepada para jemaah yang bakal jemaah haji yang sudah register dengan kami. Ya, kami sudah berikan mereka iaitu HPPC, Hajj Package Purchase Contract. Ya, Hajj Package Purchase Contract. Ini sebenarnya sudah diberikan kepada para jemaah. Mungkin ada jemaah dia tak baca, mungkin dia baca. Mungkin ada yang belum dapat. Kalau yang dia belum dapat, yang dah register dengan kami, haraplah ambil pada meja pegawai untuk dibaca dan kemudian disainkan dia pada setiap muka surat dan kemudian di muka surat terakhir. Itu perlulah ya, sebab itu pihak MUIS nak pastikan jemaah itu semua tahu apa yang dia punya kewajipan, apa yang dia perlu tahu ya. Jadi dalam purchase contract itu ada menyebutkan beberapa perkara yang perlu kita mengambil tahu. Pertama sekali mengenai pembayaran. Pembayaran yang mana kita minta pada jemaah 50% ya daripada harga package dan juga penerbangan. Jadi ini semua sudah pun kita collect pada masa jemaah buat pendaftaran. Kemudian bayaran yang kedua bila 40% daripada harga penuh package iaitu pada 1 Syakban bersamaan 26 Mac. 26 Mac bila? Hari ini dah 8 Mac. Jadi tak sampai 3 minggu. 2 minggu setengah lagi. Jadi jemaah-jemaah haji yang sudah berdaftar dengan kami harap buat persediaan untuk membayarkan lagi 40% daripada harga package yang telah pun mereka ambil. Ya, jadi itu kena bersiap sedialah ya. Jadi begitulah juga ya, 10% itu nanti sebulan sebelum berangkat. Itu lambat lagi lah sebulan sebelum berangkat. Dan demikian juga lah para jemaah tu ambil perhatian juga ya, bahawa kalau sekiranya paket-paket ni setelah kita bayar penuh ya, maupun daripada pembayaran package ataupun penerbangan ya, kalau mereka nak buat pembatalan, jadi kalau sekiranya nak buat pembatalan, dia kena potong $500 iaitu kerana administrasi
Kalau sekiranya melebihi 3 bulan sebelum tarikh berangkat yang ditetapkan. Jadi tarikh berangkat tu bila? 25 Julai. Ini 3 bulannya bila? 25 April. Jadilah 3 bulan tu. Jadi kalau sebelum 25 April, dalam sekarang bulan Mac, saya takutlah COVID-19 ni, nanti apa-apa hal, nanti saya tak berangkat. Oh tak jadilah, saya nak cancel sekarang. Boleh cancel. Sebab ini sudah kita sebutkan dalam kita yang package agreement yang telah disetujui oleh pihak MUIS. Tapi kena potong $500 untuk dia punya administrasi. Jadi yang lebih kita akan pulangkan. Sebenarnya sekarang ni pun pihak ejen-ejen telah bayar cengkram kepada hotel-hotel. 50% kita dah bayar dah. Tapi tak apa. Kita cuba mungkin dapat orang lain ganti. Tapi kita pulangkan wangnya. Itu pun satu perkara juga. Tapi kalau sekiranya dia sudah sampai bayar 70%, dia 70% dia dah bayar dalam tempoh 3 bulan atau kurang sebelum tarikh ditetapkan untuk berangkat, dia nak cancel, maka potong 70%. Mana tu Ustaz? Jadi kalau sekiranya lagi 2 bulan nak berangkat, dia pun tengok, alamak, ni penyakit COVID-19 ni makin lagi menular lah. Saya tak maulah, saya tak jadi pergilah, saya nak cancel sekarang. Okey, awak nak cancel, tapi ingat, ini perjanjian 70% daripada wang yang sudah dibayar itu dipotong. Kenapa Ustaz banyak sangat kena potong? Kita pun dah mula bayar progress payment kepada pihak hotel. Pihak penerbangan pun dah kita bayar juga sikit demi sikit. Jadi maknanya bukan wang tu dalam tangan kami. Tetapi ialah kalau sekiranya dapat kami usahakan, ada orang gantikan dia, boleh cover, insyaAllah kita akan pulangkan, cuma potong duit administrasi lah. Kalau sekiranya tak ada orang ganti, maknanya duit 70% tu hangus. Macam Ustaz? Sebab tu pihak MUIS meminta kepada pihak ejen, beritahu kepada jemaah supaya jemaah aware. Sebelum ni nak bayar lagi 40% ni, kamu sanggup tak kalau sekiranya berlaku risiko-risiko itu. Tapi sebenarnya pihak kerajaan Saudi pun tak mau ambil risiko. Kalau memang COVID-19 ini berterusan, kalau takdir Allah lah ya, berterusan, dia pun akan stop orang. Sebab dia pun tak mau orang datang dengan penyakit, dia tak mau orang mau balik penyakit. Sebab itu akan bertambah worse lagi untuk seluruh dunia. Cuma ni kita cakap ni supaya jemaah tu memahami keadaannya. Kalaulah sekiranya misal kata lagi 2 bulan itu nak berangkat, dia tak jadi pergi dengan hati dia berubah. Dia nak cancel. Takutlah nanti sampai sana nanti aku kalau mati macam mana. Yelah kalau kau nak mati di mana-mana pun kau mati. Bukan kata mati kat Singapura tak mati. Kalau mati tu ajal maut tu di tangan Allah. Kalau mati kat Mekah lagi bagus lagi Mekah. Kalau mati Madinah lagi bagus lagi Madinah. Kenapa? Sebab orang mati Mekah, mati Madinah tak kena azab kubur. Alhamdulillah. Orang yang mati Mekah, Madinah ni orang yang pertama mendapat syafaat Nabi Yaumul Qiyamah. Sebab Nabi dah sebut orang yang pertama mendapat syafaat aku Yaumul Qiyamah Ahlul Baqi, iaitu orang yang mati di Madinah, Ahlul Ma'la wa Syubaika, dan orang yang mati di Mekah. Jadi mana di sini itu lagi bagus. Tapi ada orang tak nak mati kat Mekah lah. Nak boleh. Yalah terserah. Pokoknya di sini you make your decision. You buat you punya keputusan. Jadi jemaah-jemaah yang nak pergi haji ni, Ustaz cakap teranglah tu. Ini sebelum bayar lagi 40%, nak teruskan ke tidak? Kalau nak teruskan, kita teruskan. Sebab kemungkinan juga tak mustahil kalau berlaku sesuatu perkara. Waktu kita nak berangkat haji tu, kita kemungkinan diambil temperature ataupun suhu badan kita. Kalau berlaku macam tu, mana? Jadi GSA tidak akan bertanggungjawab di atas segala perbelanjaan, pampasan atau pemulangan dari mana-mana bahagian pakej haji jika jemaah tidak dibenarkan menaiki pesawat oleh syarikat penerbangan atau agensi-agensi berkenaan di atas sebab kesihatan, dihantar pulang atau tidak diizin masuk oleh pihak imigrasi atau custom atau pihak berkuasa Arab Saudi atau di atas apa jua alasan termasuk mempunyai pasport yang tidak sah, menyalahi peraturan kuarantin atau custom dan memiliki barangan terlarang atau yang mencurigakan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kerosakan kepada orang awam atau harta benda. Ini tak mustahil berlaku juga. Ya, kita dah ready semua. Alhamdulillah. Flight kita pun dah ready. Visa semua dah ada. Pakai airport canggih, cash,
Alamak, dah terlebihlah temperature pakcik ni. Pakcik tak boleh berangkat. Macam mana ni? Ni flight dah ada ni. Ni saya dah ada visa ni. Ini tak. Ini kita pun tak tahu. Macam mana prosedur yang akan dibuat oleh pihak Changi Airport. Dia akan take temperature taking pada certain passenger ataupun tidak, Allah alam. Kalau berlaku macam tu, macam mana package-nya? Itulah kita clause kita sini. Katakan kita pihak ejen pun, kita pun tak boleh nak menjawab. Sebab ini bukan kita punya kuasa. Dia ditahan bukan pasal kita punya tahan. Tapi pihak daripada kesihatan. Dan demikian juga, kalaulah tak ada apa-apa, Alhamdulillah. Sampailah ke Jeddah. Sampai Jeddah, sampai di immigration, dia check temperature, alamak, terlebih pula panas dia. Macam mana ni Ustaz? Dia kena masuk kuarantin pula. Alamak Ustaz, saya ni nak pergi haji. Dia kena masuk kuarantin. Jadi ini semua perkara risikonya mungkin berlaku. Mudah-mudahan tidaklah ya. Mudah-mudahan semua selamat. Terserah kepada anda. Ustaz, saya macam ni. Saya bimbang lah. Saya rasa tak maulah nak pergi haji tahun ini. Tahun depan sajalah saya pergi. Jadi di sini kita terserah. Sebab tu pihak MUIS, pihak ejen terus terang, transparent dengan jemaah. Supaya jemaah aware, sedar apa yang risiko-risiko yang boleh berlaku. Tapi kita doa pada Allah, tapi dalam masa sama pun dia tahu. Kalau berlaku gini, kita GSA kita tak mampu nak buat apa-apa, dan wang pun dah tak boleh nak buat apa, kerana wang pun kita dah bayar. Flight pun kita dah bayar, hotel dah bayar, semua dah bayar. Jadi ini dah last minute. Dah sampai airport pula jadi cerita ni. Itu semua terserah kepada Allah. Pokoknya tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah panggil kita, kita akan sampai sana. Itu saja. Kalau Allah tak panggil kita, memang apa pun boleh jadi. Itu terserah pada Allah Ta'ala. Macam itulah tuan-tuan, ada satu kapal terbang flight tu, dia sampai kat Jeddah Airport, ya, jemaah-jemaah haji. Semua orang dah turun-turun, ada satu orang tua ni tak turun lagi. Dia masih duduk lagi kat kerusi. Stewardess dah tanya, pakcik, kenapa pakcik tak turun lagi? Orang lain semua dah turun. Pakcik tak boleh nak bangun lah. Macam mana pakcik nak bangun? Seatbelt tak buka. Allah Akbar. Seatbelt tak buka. Ingatkan dia dosa apalah besarnya. Sampai orang lain dah turun, dia tak turun. Dia punya seatbelt tak buka. Itu selingan je lah tuan-tuan ya. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita istikharah. Ustaz saya tak tahulah nak buat apa-apa. Semua istikharah. Kita bertanya Allah. Kita yakin apa nak jadi-jadi itu terserah pada Allah. Allah jemput aku sampai. Ini kota dah ada. Allah dah bagi dah. Allah dah jemput. Terserah pada Allah. Kalau mati-matilah. Kan hidup-hiduplah. Ini semua urusan Allah. Ya Allah, aku punya diri, hartaku, segalanya, aku serah pada engkau. Kau lah yang putuskan. Ini terserah. Tapi ada orang ketakut bimbang. Dia takut, dia bimbang, dia tarik diri lah. So, whatever you want to make the decision, buat daripada awal. Jangan sampai last minute. Jangan last minute, nanti merugikan anda dan juga menyusahkan pihak ejen juga. Jadi itulah pihak MUIS minta kepada ejen, beri transparent kepada jemaah, supaya jemaah tahu apa risiko yang dia akan hadapi. Mudah-mudahan tidak berlaku lah. Ini cuma kita cakap saja ya, supaya perkara itu aware kepada pihak jemaah. Jadi kalau jemaah sudah siap dan memahami akan semua dia punya terms and condition, setiap muka surat tu dia akan baca, dia sign, dan kemudian lepas tu di muka surat terakhir, dia akan sign. Dia akan sign tu, dia akan tuliskan lah package yang dia ambil tu package apa, berapa harga ongkosnya, berapa tambahan kalau ada, tambahan tu kalau dia nak ambil shisha sebilik 2 orang, $500 satu orang kan, dan kemudian berapa totalnya, kemudian lepas tu bila dia sign, kalau dia bagi suami isteri, suami sign, kemudian lepas tu isteri pula sign, ya ada 2 bahagian lah untuk suami untuk isteri. Pasportnya, dia punya tanda tangan signature dia. Ada kemudian kena ada saksi pula. Saksi tu pada waris. Waris tu orang terdekat lah, keluarga dia, family dia, anak ke, adik-beradik ke, pakcik-makcik dia ke, supaya menjadi saksi dia. Kenapa Ustaz kena ada waris ni? Supaya jangan ada dakwa-dakwi. Ada nanti anak dia kata, ni bapak saya orang tua, dia sign, dia tak tahu apa dia baca. Jadi kita tak mau ada dakwa-dakwi. Jadi mana ada waris, anak dia sign, ya bapak saya baca, bapak saya tahu. Dia tak tahu baca, tapi saya dah bacakan untuk dia. Jadi perkara itu jelas. Tak ada nanti nak tuduh-menuduh. Itulah tujuannya tuan-tuan ya. Jadi nanti yang diserahkan kepada kami hanyalah borang ini yang terakhir yang kami akan serahkan pada MUIS. Jadi ada pun terms and conditions semua yang kita dah sebut tadi. Tuan-tuan kena sign every page, kena sign atau initial untuk kami simpan dalam file kami. Ya. Kalau jemaah nak ambil gambar dia, ambil gambar snap lah. Jadi dia tahu apa yang dia punya terms and conditions. Kalau ada extra copy, kita pun telah hantar pada jemaah semua PDF copy. Jadi kalau boleh kat situ kita boleh print juga. Ya?
Kalau tak dapat, boleh minta pada pegawai kita nanti insyaAllah. Baik, itulah daripada bahagian kita katakan tentang kita katakan mengenai purchase kontrak kita ya. Ada pun jadual pembayaran seperti mana kita dah sebutkan. Jadi jadual pembayaran kita sebagaimana tuan-tuan sudah sedia maklum ya, jadi penerbangan sudah naikkan harganya iaitu Saudi Airlines 3,000 ya. Jadi kalau sekiranya kita bayar package dengan 50% dan 100% harga flight iaitu pada bayaran yang pertama pada 26 Mac ni dia akan bayar lagi 40%. Kami dah siapkan jumlah-jumlahnya sekali. Nanti pada 25 Jun sebulan sebelum berangkat dia akan buatkan bayaran 10% lagi. Begitulah untuk package Movenpick, Ilaf, Hilton dan juga package pendek. Semua telah kami siapkan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang nak sebilik 2 orang, $500 seorang ya. Kalau bilik masih ada lagi ya. Bayaran untuk dilakukan di pejabat ya. Dan demikian juga diskaun 300 orang yang daftar dalam tempoh 7 hari. Jadi kalau orang yang nak business class ni untuk penerbangan Saudi Airlines sudah naik harga 5,000 lebih ya. Jadi kalau siapa yang belum lagi ada dia punya brochure ni ataupun kita kata dia punya penerangan ni, harap boleh dapatkan pada meja pegawai kami ya. Jadi business untuk package untuk Saudi Airlines 5,660. Dulunya cuma 4,000, sekarang dia naik 5,660. Jadi kalau package untuk Scoot murah sikit lah. Dia punya business 3,050. Tapi taklah macam Saudi Airlines ya. Dia punya business cuma tempat duduk saja lebar. Tapi taklah macam Saudi Airlines. Saudi Airlines dia boleh baring, boleh tidur terus. Beza dia tuan-tuan ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah untuk sedikit penerangan mengenai kita punya package haji. Dan semua package haji telah kami masukkan emergency medical assistant. Ini emergency medical assistant ni untuk bantuan kecemasan perubatan sahaja. Kalau flight delay, flight kena cancel, beg hilang, itu tak masuk. Itu travel insurance. Travel insurance jemaah kena beli sendiri. Kami pun anjurkan jemaah beli. Ya, maklumlah zaman sekarang ni masalah travel kena package apa ni kita kata flight kena cancel ke ataupun tak boleh pergi kena penyakit ke apa. Jadi baiknya tuan-tuan belilah travel insurance ya. Cuma sekarang ini travel insurance seluruhnya mereka tak cover COVID-19. Dia tak cover. Sebab dia sudah tahu. Benda dah berlaku, dia tak cover lah. Dan dengan itu sama-sama kita kita tasbih kafarah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.